أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi dipertemukan dalam Tanyalah Ustaz, dan terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan untuk edisi pada hari ini bersamaan dengan hari Ahad 11 Julai 2021, dan sedar tak sedar kita telah pun memasuki 1 Zulhijjah 1442 Hijri. Alhamdulillah. Dan kita telah pun memasuki tahun ataupun bulan yang kita nantikan untuk sama-sama kita raikan insya-Allah tidak lama lagi, iaitu sambutan Hari Raya Aidil Adha dan Hari Tasyrik yang bakal kita lalui insya-Allah. Dan semestinya pada pagi ini kita akan berbicara satu topik yang sebagaimana kita maklumkan, iaitu topik akidah Asmaul Husna, iaitu sifat Allah Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Samad. Dan kita bawakan sebagaimana biasa ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini bersama-sama dengan kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria sebagaimana biasa Ustaz. Ya. Dan kita nak sambung perbicaraan topik kita pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan hubungi 03 77261603, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita masih lagi para penonton berjuang untuk kita menghadapi wabak pandemik COVID-19. Jadi untuk itu mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Dan menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga semalam kes 87 kes kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 6,067 kes, manakala 9,353 kes baru dicatatkan, dan kes sembuh baru 5,910 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 737,103 kes. Saudara sedang penonton, mari kita sama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Kita terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan semangat untuk kita menghadapi saat-saat ataupun detik yang sukar ini dalam usaha untuk kita menghadapi musibah yang melanda negara dan juga seluruh dunia pada ketika ini, iaitu pandemik COVID-19. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan baiklah para penonton, mari sama-sama yang bagi Ustaz kita lantunkan terlebih dahulu. Sama-sama kita gemakan pagi kita dengan kita lantunkan Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. الملك القدوس
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, demikian itu tadi kita sama-sama gemakan pagi kita dengan lantunan Asmaul Husna, dan sebelum itu kita sama-sama ikuti bacaan surah Yasin. Dan insya-Allah Ustaz, untuk permulaan ataupun mukadimah topik kita pada pagi ini saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafadhal mashkur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Da'i Anas dan juga para penonton Tanyalah Ustaz. Moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah. Kerana pada hari yang berbahagia ini kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Yang disebut bahawa ia merupakan disebut dalam hadis afdalu ayyamin dunya. Allah. Iaitu seafdal-afdal hari dalam dunia ini, yang merujuk kepada 10, terutamanya 10 awal bulan Zulhijjah. Di mana dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bila mana mengulas ayat wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan wa layalin ashr. Layalin ashr itu merujuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Sehingga akan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang lebih baik disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilaksanakan pada
hari-hari 10 ini merujuk kepada awal bulan Zulhijjah. Jadi kita dah masuk pada hari yang terbaik. Hari-hari yang terbaik. Jadi sama-samalah kita mulakan pula dengan perkara kebaikan. Allah. Jadi kita duduk dalam program ilmu, tanyalah ustaz ni, maknanya ini satu perkara yang baik yang kita mulakan pada 1 Zulhijjah. Alhamdulillah. Dan juga kita bincang satu benda yang terbaik, iaitu kita bincang tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memantapkan lagi ingatan kita kepada Allah, untuk meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi cantik dah 1 Zulhijjah kita ni. Sebagai mukadimah saya nak sebut, 1 Zulhijjah kita ni cantik dah. Kita mula tu dengan cantik. Kita mula dengan of course dengan solat kita kan, solat subuh kita, kemudian kita mulakan dengan majlis ilmu. Kita mula ilmu pula, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ini permulaan amalan kita pada bulan Zulhijjah ini, yang kita akan teruskan lagi dengan amalan-amalan yang lain yang sangat-sangat dituntut. Apatah lagi bila sampai kepada 10 hari lagi sampai kepada Raya Korban, kita akan melaksanakan ibadah korban insya-Allah. Dan ingatan juga bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah korban, sunat kepada mereka untuk tidak memotong kuku dan bulu di badan mereka sehinggalah dilaksanakan sembelihan korban tersebut. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit mukaddimah kita pada pagi ini, dan saya nak teruskan kot kalau boleh, nak cerita tentang perbincangan kita Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dengan As-Samad. Jadi yang pertama saya nak sebut tentang Al-Majid terlebih dahulu, yang merujuk kepada Allah Ta'ala yang maha luas keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa itu Al-Majid? Al-Majid ni dia asal perkataan dia mim, jim, dal. Asal root dia majada. Majada yang kita kata sebagai perkataan asalnya. Jadi Al-Majid isim mushtaq daripada Al-Majdu, yang mana dalam bahasa Arab ia merujuk kepada makna nihayatus syaraf, iaitu kemuliaan yang maksima, kemuncak kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia disebut fahuwa dalun ala sifat al-azamah wal jalal, yang ia menunjuk kepada sifat Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi. Nihayatul kamal wal majid, yang mana sampai kepada kemuncak kesempurnaan dan juga kemuliaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada berkesudahan. Dan berkata Al-Jawahari menyatakan bahawa ia merujuk kepada Al-Wasi'ul Karam, iaitu Allah Ta'ala yang maha mulia, yang memberi banyak perkara kepada kita, disebut sebagai wasi'ul ata, pemberiannya yang sangat luas kepada makhluknya. Jadi itu. Dan kalau kita lihat Al-Majid ni dia datang lepas Al-Wajid. Kita dah bincang Al-Wajid, maha penemu pada minggu yang lepas. Jadi Al-Wajid ni, kata para ulama, Al-Wajid tu merujuk kepada kekayaan Allah Ta'ala. Al-Majid itu menunjukkan kepada Al-Mughni. Al-Wajid Al-Ghani, Wal-Majid Al-Mughni. Allah Ta'ala yang menyampaikan kekayaannya kepada makhluk. Ada manusia ni kadang dia kaya, tapi dia kedekut. Allah. Dia sanggup hidup dalam keadaan susah. Yang penting dia mati tu kaya. Allah Akbar, insya-Allah. Ada manusia macam tu. Maknanya dihimpun, dia kaya, tapi dia tak boleh memanfaatkan kekayaan tu pada orang lain. Sebab apa? Sebab perangai kedekut tadi ni kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, dan Allah menyampaikan kekayaan itu kepada makhluk yang tidak ada batasnya. Jadi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, kekayaan Allah Taala membawa kepada hajatnya kita sepenuhnya kepada Allah. Sebab manusia ni dia suka kepada kesempurnaan sebenarnya. Manusia dia nak lagi lebih, dia nak something. Macam hidup kita lah, ada orang dia kerja dapat gaji 2,000,
Dia nak hak dapat 3,000. Dia nak hak 5,000. Dia nak lebih. Tapi once bila dia dapat. Lepas tu apa? Tak habis. Lepas tu dia rasa aku dapat semua dah. Tak tahu nak apa lagi. Allah. Dia nak beli rumah, dapat dah rumah. Rumah pula 6 tingkat. Allah. Si ada lift lagi. So, sampai satu tahap, dia tak ada apa nak dah. Tetapi, bila mana kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak akan berhenti. Kita tak akan pernah jemu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segala-galanya. Maka dengan sebab itu, sekiranya kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus berada dalam keadaan kebahagiaan yang berterusan. Tetapi kalau kita menuju kepada selain daripada Allah, matlamat kita selain pada Allah, kita bahagia juga, bahagia kita yang tidak sempurna. Allah. Sampai satu peringkat kita akan stop dekat situ. Maka dengan sebab itu pentingnya untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menghargai anugerah Allah dengan kita bertanya kepada diri kita, apa yang kita sediakan sesuatu untuk mensyukuri keagungan Allah Ta'ala yang Allah kurniakan kepada kita. Macam-macam yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita kewujudan, keberadaan kita. Allah bagi kepada kita panca indera. Allah bagi kepada kita akal. Allah bagi kepada kita anggota-anggota. Semua Allah Ta'ala bagi kepada kita. Persoalannya, apa yang kita bagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa yang kita patut bertanya? Allah bagi nikmat pada kita sangat-sangat banyak melalui sifat Al-Majid Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bahkan nikmat sehinggakan nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Tapi apakah yang kita kurniakan ataupun yang kita buat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita laksanakan? Allah. Jadi itu satu persoalan yang sepatutnya kita ambil perhatian juga dalam kita membicarakan nama Allah Al-Majid. Inilah sebagai mukadimahnya. Alhamdulillah, itu antara mukadimah yang cukup baik daripada yang bagi Ustaz. Dan Ustaz, kita telah pun ada pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas. Ya. Kak Iyad di sini, Nohayati Ismail. Ya, silakan soalannya. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Iyad, kita mencintai Rasulullah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Dan bolehkah Ustaz huraikan tentang sallu alaihi wa sallimu taslima, yakni Allah dan malaikat juga berselawat ke atas Nabi. Dan lagi satu Ustaz, Kak Iyad nak tanya, adakah dengan ujian pandemik ini Allah ingin memuliakan darjat kita, yakni semakin tinggi darjat seseorang, semakin banyak ujian tu Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyad, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada Kak Iyad dari Rawang, Ustaz. Ya. Kena selawat. Baik. Terima kasih kepada Kak Iyad di atas persoalan yang dikemukakan. Ya, tentang pertama tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iaitu kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Maknanya Allah bersama Nabi ini, Allah bagi kemuliaan kepada Nabi SAW. Jadi Allah memerintahkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, sallu alaihi. Ucaplah selawatlah kamu kepadanya, wasallimu alaihi wa taslima, dan juga ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ bila mana kita memperbanyakkan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang disebut juga oleh Rasulullah, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyara. Sesiapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat padanya 10 kali. Kata para ulama, maksud selawat Allah pada kita ni, setelah kita berselawat pada Nabi SAW, adalah Allah memberi rahmat kepada kita. Allah. Subhanallah. 1 kali selawat, 10 rahmat Allah bagi pada kita. Jadi itu satu keistimewaan selawat yang sangat-sangat banyak lah. Sebab itu para ulama menganjurkan kepada kita supaya jangan kita meninggalkan selawat. Tiap-tiap hari kita kena memperbanyakkan selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad tu sekurang-kurangnya. Dan sebab baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca, seumpama kita baca dalam
dalam solat, dalam tahiyat itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi? Yang kedua insya-Allah kita akan jawab selepas ni Ustaz, kerana kita nak berhenti ataupun berjeda seketika. Saudara-saudara penonton, ikuti jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamit rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. حي على الفلاح. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman untuk topik kita pada pagi ini, akidah Asmaul Husna, iaitu sifat Allah Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Samad. Dan kita nak teruskan Ustaz dengan kita meraihkan soalan yang kedua sebenarnya tadi daripada Kak Yat, untuk sama-sama kita kupas soalan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Soalan yang kedua tadi, Kak Yat bertanya tentang ujian. Tentang ujian, adakah untuk meningkatkan martabat seseorang? Ya, kalau kita lihat ya, orang yang paling banyak menerima ujian adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ujian itu merupakan satu benda yang tak elok, sudah tentu para nabi tak kena ujian. Sebab apa? Sebab para nabi itu kekasih Allah. Mereka itu golongan yang paling utama, insan terpilih. Macam mana mereka pula kena ujian? Maknanya ujian itu satu benda yang baik. Lagi mana orang tu iman dia tinggi, lagi banyak ujian yang dia hadapi. Sebab tu para rasul pun disebut sebagai rasul ulul azmi yang banyak menerima ujian. Nabi Nuh dengan ujian dakwah 950 tahun. Orang tak nak ikut 80 orang je ikut Islam ni. 950 tahun, setahun seorang pun tak ada. Kan? Nabi Ibrahim sampai dilempar, dilontar dalam api, dibakar api. Dengan api yang begitu marak menyala. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW, apatah lagi kalau kita baca surah Nabi. Jadi maknanya para rasul menghadapi ujian yang sangat besar. Maka dengan sebab itu orang beriman dalam suasana pandemik ni, bila mana kita menerima ujian, kita sedar itu Allah nak bagi pahala kat kita. Sebab tu orang beriman ni dia yakin benar ni. Iaitu sikit kita kata kesakitan yang kita peroleh bila kita sabar dan tak putus asa, di situ Allah akan bagi pahala dan ampunkan dosa kita. Jadi di situlah yang pentingnya kita mengetahui bagaimana nak menangani ujian tersebut untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi na idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya-Allah, tabarakallah, cantik jawapan yang dibahaskan oleh yang bagi Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita sebentar tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil yang kedua di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini doktor ya. Kita sedia maklum. Bukan tak faham sangat Al-Majid, keagungan. Bak kata doktor tadi dah jelas dah. Kita belajar pun dulu, saya belajar dari kecil pun yang itulah juga. Jadi soalan saya doktor ni, kita tahu, kita faham Allah bersikap dengan keagungan, kemurahan, dah kaya apa semuanya, sempurna segala-galanya. Jadi kadang-kadang kita ni bila kita dikurniakan dengan nikmat ujian, dengan nikmat yang kekayaan, kekesenangan itu, kita cukup seronoklah dan kadang-kadang terlupa pula siapa yang pemberinya. Jadi soalan saya, apabila satu-satu pandemik, kesusahan
yang macam sekarang ini. Seluruh dunia terlibat. Dan seluruh dunia kelang kabut jadinya. Sedangkan benda tu sikit sangat pun, kuman tak nampak pun di mata doktor. Jadi, bila diuji dengan benda itu, kita tak sedar pun kesalahan kita. Tapi kita menuding ke arah orang pula. Orang tu tak kena, orang ni tak betul, cara ni tak kena. Jadi, apakah boleh kita bersikap begini ke? Sedangkan kita faham sangat sikap Allah SWT Maha Agung, Maha sempurna ini, dan kita tak sedar pun itu dan kita menyalahkan orang lain pula. Itu soalan saya, doktor dan da'i. Terima kasih banyak doktor dan da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Firda Cini Timur 3 Pekan. Faham soalan yang cukup menarik Ustaz. Subhanallah. Dalam keadaan fasa getir pada ketika ini, soalan ini tepat pada masanya Ustaz. Dipersilakan dengan jawapannya. Baik, terima kasih Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan. Soal pandemik jugalah, soal musibah yang berlaku pada hari ini. Sepatutnya kita berganding bahu, tetapi apa yang ada saling menyalahkan di antara satu sama lain. Ya, kalau kita lihat dalam konteks makna daripada Al-Majid itu sendiri, kalau orang faham, iaitu Al-Majid juga bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan hamba-Nya. Jadi maknanya kita nak ambil sifat tersebut, maka kita kena ada sifat maaf memaafi di antara satu sama lain. Jangan hanya menuding jari saja tanpa kita melihat kepada diri kita sendiri apa peranan yang kita perlu lakukan. Macam kita sebut tadi, nikmat yang Allah bagi banyak pada kita. Kita tak pernah tanya apa yang kita buat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walaupun satu benda yang sedikit tapi berharga. Macam ada seorang, contoh ni contohlah, kita buat contoh. Ada seorang, cerita ni cerita yang benar diceritakan oleh Syekh Ratib An-Nabulsi. Dia cerita ada seorang ni aksiden memang teruklah aksiden. Meninggal, mak ayah dia meninggal. Jadi ada seorang ni yang hidup, anak dia, seorang ni hidup patah riuk lah kita katakan. Jadi ada seorang ni dia kesian. Bila dia kesian, dia pun ambil beratlah, berubat sana, berubat sini, operation sana, operation sini. Macam-macam dia usaha. Sampai kawan tu dah patah pun dah nak boleh berjalan dah. Nak boleh berjalan kan. Tapi bila last kali, dia pun nak serah kepada keluarga yang ada lah bobo bacang. Tapi kaum keluarga, dia akan kembali pada kaum keluarga dia kan. Jadi, masa nak dikembalikan pada kaum keluarga itu, yang kata budak ni, dia tak nak. Dia kata nak jumpa orang yang memberi jasa kepada dia. Walau sebentar. Jumpa, dia menghadiahkan satu hadiah. Kan? Dia kata itulah hadiah, itu yang dia ada, yang dia sayang, itulah dia bagi. Tanda dia tak tahu nak bagi apa, dia nak balas memang tak terbalas. Dia tak nak bayar. Bagaimana kawan tu tolong dia ubat macam-macam, operation macam, dia tak nak bayar. Tapi sedikit yang dia boleh bagi itu, takat tu je yang dia bagi. Jadi kawan hak menerimanya, dia kata aku menghargainya walaupun dia bagi sesuatu itu sedikit saja, tetapi ia memberi kesan. Kerana apa? Nilai keikhlasan yang dia bagi. Apa yang kita nak sebut? Kalau kita nak balas jasa Allah, keagungan Allah pada kita, memang tak terbalas. Memang tak boleh buat. Tetapi kalau kita buat something, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan ikhlas pada Allah, itulah sesuatu yang bermakna. Sebab itu, sebagai orang yang beriman, yang yakin Allah itu Al-Majid, yang Allah itu bersifat ghani dan murni, yang kaya dan dia memberi kekayaan itu kepada semua, maka hendaklah kita melihat kita juga kena ada sifat ihsan, sifat suka tolong orang macam mana disebut Umar bin tadi kan. Kita nak tolong orang, kita nak bantu orang. Tengok jiran kita macam mana, susah ke tak susah. Hari ni dalam suasana pandemik kan, dia ada makan tak ada makan. Hingga kan Nabi SAW sebut la yu'minu ahadukum bata syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tak sempurna iman seorang kamu, dia tidurlah kena kenyang sedangkan jiran dia kelaparan. Jadi mana sikap bantu-membantu ni? Bukan nak tuding jari sana, tuding jari sini. Masing-masing melaksanakan peranan, insya-Allah ia dapat memberi kebaikan. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan itu antara jawapan cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebelah tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Siti Nurbayah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Majid yang Maha Mulia, bagaimanakah cara seorang hamba Allah itu untuk mengangkat darjat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupannya dan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada persoalan macam mana nak dia dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita sebut tadi, kita faham apa itu Al-Majid. Allah Taala yang maha luas kemuliaan, keagungan Allah Taala. Jadi makna dia, para ulama sebut ada beberapa makna yang terkandung dalam Al-Majid. Antaranya bila mana Allah berjanji, Allah pasti akan tepati. Maka Allah sebut, ud'uni astajib lakum, doa ke aku akan tunaikan. Jadi kita sebagai hamba, kita doa pada Allah. Doa itu sebagai sifat perhambaan. Kita jangan risau. Allah tak mungkin janji. Cuma cara macam mana Allah bagi doa kita, itu terserah pada Allah lah. Tak bagi dunia, bagi akhirat. Kan? Dia bukan mesti bagi hak mana kita minta. Allah. Tapi Allah tak mungkin janji. Jadi kita ni, Allah suruh doa, doalah. Jadi itu tanda bila mana kita doa, mana kita mengharapkan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepada kita. Dan setiap apa yang menimpa kepada kita, setiap apa yang kita hadapi, hendaklah yang pertama kita mengadu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Nabi berdoa mengangkat tangan tak kala Nabi disisih, ditolak, dibali dengan batu. Nabi mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang kita ni berada dalam keadaan stres. Sekarang ni ramai yang stres, ramai yang murung. Sebab apa kita berterusan stres dan murung? Sebab kita tak mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita mengharapkan manusia semata-mata. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala lah segala-galanya. Jadi nak kita dipandang mulia di sisi Allah Ta'ala, itu antara perkara yang kita kena laksanakan. Kemudian Allah nak kita untuk dekat dengan Allah. Zikir pada Allah, baca Quran. Jadi Allah Ta'ala tak akan sia-siakan orang yang sentiasa mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah itu dapat memberi ketenangan kepada jiwa? Dan di antara zikrullah itu adalah baca Quran. Dan juga kita hendaklah bertawakal, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebergantungan kita kepada Allah memang satu perkara yang patut kita pertingkatkan. Jadi sebagaimana kita nak keluar rumah, kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah kan. Jadi bukan baca saja, tapi bagaimana kita menghayati untuk kita menyerahkan, menyandarkan kepada Allah yang Maha Agung. Insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil sekali lagi di talian pada ketika ini, Sufinah Yusof. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufinah Yusof dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Dain dan doktor yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanyakan, dalam Asmaul Husna tu ada Ahad, ada Somad kan? Itu ada kaitan dengan surah Ikhlas Ustaz ya. Dan apakah kelebihan-kelebihan surah Ikhlas jika kita amal Ustaz? Dan satu lagi, kita dalam waktu ini ada doa yang supaya Nabi anjurkan kita membacanya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim kan Ustaz kan? Ustaz boleh terangkan apakah maksud doa kelebihan apabila sebut nama Allah tu? Dan yang ketiga saya nak tanya Ustaz, minta maaf lah ya kalau terlari. Ni bulan Zulhijjah ni, kalau orang yang ada hutang puasa tu Ustaz, kita mana utama kita nak buat solat sunat, bukan solat, puasa sunat ke ataupun kita qada Ustaz? Itu je soalan saya ya. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 soalan daripada Puan Sufinah Yusof dari Tanjung Karang. Yang pertama, Ustaz, masya-Allah tabarakallah, kelebihan surah Al-Ikhlas. Kemudian diajukan kepada Ustaz tentang masya-Allah tabarakallah puasa tu yang ketiga. Yang kedua itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kelebihan ataupun nama Allah juga antara perlu sama-sama kita selalu baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. 3 soalan daripada Sufinah. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama sekali tentang surah Al-Ikhlas yang juga berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, Al-Ahad dengan As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah kelebihan surah Ikhlas? Antara kelebihan yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa surah Al-Ikhlas itu
dia menyamai 1/3 Al-Quran. Dan dia merupakan surah Tauhid. 1/3 Quran maknanya kita baca 3 kali seumpama kita baca satu Al-Quran, khatam Al-Quran. Jadi tak susah nak khatam Quran ni kalau tak boleh baca daripada mula sampai habis pun kan. Paling tidak sekurang-kurangnya kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Bahkan ada sahabat Nabi SAW, dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas. Disebut kepada Nabi SAW, aku suka surah Al-Ikhlas ini. Maka Nabi SAW menyatakan, sukanya kamu kepada surah ini membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sahabat Nabi yang lain, dia kalau solat, dia tak akan tinggal baca surah Al-Ikhlas. Dia tak akan tinggal. Sampai ke makmum pun tegur. Makmum kata tak ada surah lain, kamu nak baca kan? Dia kata, kalau kamu suka nak jadi makmum dengan aku, kalau kamu suka aku jadi imam, aku akan terus jadi imam lah. Kamu tak suka, kamu cari orang lain lah. Kan? Jadi maknanya Nabi SAW mengiyakan perbuatan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tu yang ayah kita buat tu. Masya-Allah. Sebab tu kalau kita perasan orang baca tahlil sampai dekat surah Ikhlas diulang 3 kali. 3 kali tu. Kan? Dia ada hikmah dia. Betul. Biasa Al-Falaq sekali je, ada sekali tiba-tiba Al-Khatiyah 3 kali kan. Sebenarnya ada hikmah. Kadang-kadang orang tak tahu. Jadi banyaklah hikmahnya, itu antaranya. Satu. Yang kedua tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wasmi'ul alim, itu memang sunat untuk kita baca sebab ia berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menyatakan siapa yang bacanya waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kemudaratan. Cuba kita lihat makna dia, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, tidak akan boleh memberi mudarat dengan nama Allah itu, syai'un fil ardi wal sama', sesuatu pun di bumi maupun sesuatu pun di langit tak boleh bagi mudarat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul alim, dan Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiganya soal puasa. Memang kita disunatkan antara amalan, sebab saya sebut pada awal tadi, 10 Zulhijjah ni, awal bulan Zulhijjah, antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terbaik. Jadi apa yang amalannya? Kita boleh buat macam-macam amalan, antaranya puasa lah. Antaranya puasa yang disebut juga oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, menyatakan bahawa disunatkan puasa daripada awal lagi. 1 Zulhijjah puasa dah. Disunatkan. La siyama fit tasi'. Terutama pada 9 Zulhijjah itu sabit dengan jelas daripada hadis Nabi yang menyatakan ia puasa Arafah, diampunkan dosa tahun lepas dan tahun akan datang, 2 tahun. Namun begitu, daripada awal Zulhijjah, di 1 Zulhijjah lagi sunat puasa, dan itu merupakan perkara yang diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, seumpama Hasan Basri dan sebagainya, Qatadah dan sebagainya. Cumanya soalan tadi, dia nak sunat dulu ke qada? Kalau dia dah qada, maka memadai dia niat qada. Contoh hari ni nak puasa kan, dia niat qada kan, esok nak puasa niat qada, maka sebagian ulama menyatakan bila dia qada pada waktu yang disunatkan, maka dia akan dapat pahala sunat sekali. Package. Tapi niat qada, kalau dia niat sunatnya tak dapat qada. Jadi dia niat qada, dia akan dapat insya-Allah. Apa-apa pun dahulukan yang wajib tu Ustaz. Insya-Allah yang utama patut diutamakan. Dan banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Insya-Allah kita akan berjeda sekali lagi. Kita akan kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamit rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berbicara topik akidah, Asmaul Husna, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Samad. Nama-nama Allah yang baik, yang cukup indah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan perbincangan ataupun ulasan sifat yang berikutnya iaitu Al-Wahid. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Anas, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, nama Allah Ta'ala yang kita bincang pada pagi ini ialah Al-Wahid, yang merujuk kepada Allah Zat yang Maha Tunggal. Disebut kataan Al-Wahid ini dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Wa ma min ilah illallah Al-Wahidul Qahhar. Tiadalah Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahid, yang tunggal, yang maha perkasa. Qulillah khaliq kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Iaitu katakanlah Allah Taala menciptakan segala sesuatu dan Allah Maha Esa, Allah yang tunggal dalam penciptaannya. Allah Taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kalau kita lihat lagi tentang bagaimana dakwah Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara, ketika mana Nabi Yusuf dipenjarakan, datang dua orang bertanya tentang takbir mimpi. Maka sebelum Nabi Yusuf mentakbir mimpi, Nabi Yusuf dakwah dulu terhadap dua orang penghuni penjara itu. Ya sahibai sijn a'arbabu mutafarriqun khairun amillah al-wahil qahar. Wahai kedua sahabat penjara ni, mana yang lebih baik? Tuhan yang macam-macam ke ataupun Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Jadi ajak berfikir daripada duduk syirik pada Allah Tuhan macam-macam kan, ataupun Allah yang Maha Perkasa. Maka di situ Al-Wahid itu berarti Maha Tunggal atau Maha Esa dalam bahasa kita lah. Satu, tunggal, esa dan sebagainya, dan tidak ada yang kedua. Mana Al-Wahid huwal munfarid biwasfihi bila musyarakah. Dia adalah satu dalam sifatnya yang tidak ada sekutu baginya. Maka dengan sebab itu wahid ni yang kita sebut kalimah tauhid tu datang dari situ lah. Yang kita belajar tauhid ni asal daripada wahid ni lah. Sebab at-tauhid itu dia berkataan wahada yuwahidu tauhid. Sebab apa? Tauhid tu maksudnya kita nak menunggalkan Allah, nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu ini satu perkara yang penting, yang mana kita nak menyatakan Allah itu Maha Esa, yang tidak ada syirik baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Maka dengan sebab itu di sinilah datangnya pembelajaran tauhid, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari sudut kita mentauhidkan Allah dalam konteks rububiyahnya, contohnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala tunggal dalam menurunkan rezeki, hanya Allah yang mentadbir, hanya Allah Taala yang menciptakan manusia, hanya Allah yang memberi rezeki dan sebagainya. Dan satu yang keduanya, kita mentauhidkan Allah dalam konteks pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut sebagai al-uluhiyah. Maknanya kita hanya menyembah Allah, jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ wahid ini satu perkara yang sangat-sangat penting, dan di situ datangnya kalau kita belajar sifat 20 wahdaniyat kan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian antara penjelasan untuk sifat Allah Al-Wahid. Dan insya-Allah Ustaz, kita ada pemanggil sekali lagi di talian pada ketika ini, Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naim dan Ustaz dan kru-kru semua berdoalah biarlah rahmat oleh Allah untuk semua Ustaz ya Allah. Amin, insya-Allah. Mintalah kita semayang, kita mintalah bagilah habis penyakit-penyakit ni. Kita minta pada Tuhan banyak-banyak, minta pada Tuhan. Dan tu di soalan Mamu, kadang-kadang ni Mamu buat semayang, tapi semayang tu Mamu duk cari makan saja. Tapi semayang ni Mamu cuai-cuai kan. Lagu mana Mamu habis semua Mamu menjaga. Baru Mamu semayang. 5 waktu dengan 1 waktu Mamu buat. Tapi adakah Tuhan nak bagi kat kita
minta mamu ni rezeki yang elok. Betapa mamu buat kerja kat Tuhan ni pun tak elok. Tapi mamu tahu mamu salah. Ya. Tapi lagu mana mamu nak buat pasal duk cari makan ni. Iblis kacau mamu. Tolonglah nasihat kat mamu. Ya. Lagu mana mamu nak buat bagi elok mamu. Dan itulah soalan mamu, doa-doa kat mamu banyak-banyak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Pasal para tetapkan iman kat mamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mama Hanifah dari Pulau Pinang, pemanggil setia kita. InsyaAllah kita akan jawab soalan tersebut kerana kita nak berjeda sekali lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamin rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. حي على الفلاح. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Saya mengharapkan walau di mana kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan dirahmati, sihat walafiat. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi saudara sedang penonton, terus kita sama-sama mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat kembali musibah dan juga ujian yang kita lalui pada ketika ini, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Dan Ustaz, kita nak raihkan ataupun nak jawab persoalan daripada Mamu Hanifah sebentar tadi dari Pulau Pinang yang bertanya mengenai ibadah solat, Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mamu atas persoalan yang dikemukakan, iaitu ada orang dia bekerja tak berhenti, kan dapat rezeki, Allah bagi rezeki banyak, tapi solat dia himpun sekali. Allah dia jamak sekali. 5 dengan 1 sekali je kan. Selesai masalah. Kan? Ataupun yang tak solat langsung. Dia sebenarnya begini. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata apa? Ijtihaduka fima dhumina lak wa takhsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati minka. Iaitu maksud dia, usaha kamu yang bersungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin oleh Allah dan kecuaianmu serta kelalaianmu dalam perkara yang diperintahkan, diminta oleh Allah, menunjukkan betapa buta mata hatimu. Makna apa? Rezeki itu Allah jamin. Maknanya kita usaha Allah bagi. Tetapi manusia ni dia melampaui batas. Makna sampai tak ingat langsung kewajipan dia kepada Allah. Tak solat, tinggalkan solat ataupun senang-senang qada lah. Dia bukan boleh mudah qada macam tu. Orang tengah ramai pelanggan tak nak tinggal, nantilah qada. Sedangkan itu merupakan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah. Rezeki tadi kamu dah usaha, Allah jamin, jangan risau. Tetapi dia dah terbalik. Yang usaha sungguh-sungguh ni hak dijamin ni. Sampai tak kenal langsung perkara-perkara lain ibadat pada Allah. Yang Allah suruh ni dia tak buat. Apa kata Ibn Athaillah? Dia kata itu petanda seorang itu buta mata hati. Allah, yang ni yang kita takut. Ini kita takut. Sebab apa? Sebab mata hati itu sesuatu yang sangat penting. Hati itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab Nabi kita, kalau yang tu baik, yang lain pun akan baik. Yang tu tak baik, yang lain tak akan baik. Ala wahil qalb, kan. Jadi maknanya di situ kita kena kembali menginsafi dan mengenali Allah, ma'rifatullah, ianya akan membawa kembali kepada kebaikan, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita memelihara ibadah solat fardu kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil lagi di talian pada ketika ini
Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doktor, Ustaz semua, kru-kru, tanyalah Ustaz. Semoga Allah SWT berikan selamat sejahtera insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, soalan saya doktor. Apakah ciri-ciri amalan yang berlawanan dengan sifat-sifat Al-Wahid? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan yang cukup ringkas dan menarik. Ciri ataupun sifat yang berlawanan dengan sifat Allah iaitu Al-Wahid, Ustaz. Baik, terima kasih pada Encik Ismail, Mak Isa. Ciri-ciri amalan maknanya kita buat perkara yang bercanggah dengan Allah bersifat Al-Wahid. Maknanya syirik pada Allah. Itu yang paling jelas. Terutama pada hari ini apabila kita buat percaya kepada tangkal yang boleh memberi sesuatu. Jadi kita minta ke Allah ke kita minta ke siapa sekarang ni? Hingga kan sampai sekarang pun masih ada. Baru ni ada seorang beritahu saya, ada ibu dia nak pergi masuk hutan ke, lalu kat hutan sikit, dia akan minta datuk nenek tolong anak cucu minta tumpang masuk, minta tumpang lalu dan sebagainya. Dia percaya kepada benda-benda gaib itu dia untuk minta perlindungan, permohonan, bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana Allah Al-Wahid di situ? Maka dengan sebab itulah bila mana dia tidak memahami konsep Allah Al-Wahid itu menyebabkan seseorang itu boleh melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syirik ini benda yang sangat besar. Sebab tu kita sebut tadi bahawa Al-Wahid ni datangnya kalimah tauhid. Tauhid ni kalau dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, dia syirik pada Allah. Bila dia syirik pada Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan Allah boleh ampunkan dosa orang selain daripada itu bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi maknanya besarnya amalan kesan tidak mentauhidkan Allah adalah dia melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla wal a'yazubillah. Wa'alaikumsalam min zalik. Masya-Allah tabarakallah. Dan masya-Allah tabarakallah, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, Aiman Aizuddin Ustaz di Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada persamaan maksud yang esa antara Al-Wahid dan Al-Ahad? Surah Sad ayat 65. Adakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa? Tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Baik. Terima kasih. Persoalan yang dikemukakan, ada persamaan antara Al-Wahid dan juga Al-Ahad. Kita terus bincang Al-Ahad sekali lah. Oleh kerana ditanya seumpama itu. Dia sebenarnya, para ulama menyatakan, ada yang menyatakan Al-Wahid itu dan Al-Ahad itu sesuatu yang sama. Ada sebagian ulama menyatakan sedemikian, iaitu ia merujuk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Wahid itu dan Al-Ahad itu merujuk kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, ada ulama menyatakan dari sudut perkataan itu memang ada sedikit perbezaan dia. Dari sudut maknanya, kerana wahid itu huwal munfarid biwasfihi bila musyarakah. Wahid itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya yang tidak ada syirik kepadanya. Maknanya tidak ada yang bersekutu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ahad itu adalah sifat esa Allah Ta'ala yang tidak ada setara dengannya. Tidak ada mumathalah dia panggil. Yang seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada. Jadi itu bezanya. Dan ada juga menyatakan perbezaannya, iaitu wahid itu dia merujuk kepada makna al-kammi dan juga ahad merujuk kepada makna an-naw'i. Itu istilahnya lah kan. Makna kami ni apa? Makna bilangan. Wahid itu merujuk bilangan. Allah itu satu. Itu bilangan. Allah tak berbilang-bilang. Macam ada golongan yang menyatakan Allah ni 3 dalam 1 lah, macam-macam. Golongan menyatakan Masih ibnu Maryam itu anak Allah. Yahudi kata Uzair itu anak Allah dan berbagai lagi. Sedangkan Allah tidak berbilang-bilang. Satu. Manakala
yang kata ahad itu merujuk kepada makna apa? Makna nau'i. Nau'i itu adalah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Maha Esa. Jenis. Nau' itu nau' jenis. Jadi itu. Maka dengan sebab itu kedua-duanya merujuk kepada keesaan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan masya-Allah tabarakallah, banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz, dan antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak tamat di TV3 dan kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamit rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. حي على الفلاح. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada seluruh para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi berbicara topik akidah, Asmaul Husna, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Samad. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan kita nak terus sekali lagi Ustaz dengan sifat Allah yang berikutnya. Tapi sebelum tu kita raikan soalan sahabat kita di Facebook yang bertanya, Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, adakah Al-Ahad bermakna Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dalam berbagai hal, iaitu tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang Maha Esa? Dan yang kedua, adakah Al-Ahad yang disebut dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan khusus mengenai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan penciptaan semua makhluknya tanpa ada sebarang bantuan daripada sesiapa pun. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Itu yang pertama tentang Al-Ahad. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa yang tak sama dengan makhluk? Ya. Allah Taala mukhalafatuhu Taala lil hawadis. Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan dengan segala yang baru. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ingat, sesuatu yang masih tergambar dalam pemikiran kita itu bukan Allah. Sebab kadang orang mencari Allah nak bayang. Nak bayang. Bayang dia akan jumpa makhluk. Dia akan jumpa makhluk. Akhirnya dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu tidak sama. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Ikhlas, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tempat tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ surah itu sebenarnya itulah surah tauhid sebenarnya.
Sebab itu kalau kita lihat sebab nuzul surah Al-Ikhlas itu sendiri, apabila golongan musyrikin mari bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya sebab musyrikin ni kan dia syirik pada Allah. Kadang-kadang dia buat berhala tu daripada macam-macam. Dia buat daripada tembaga lah, daripada batu, kan, daripada tanah, macam-macam lah. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, Tuhan kamu dibuat daripada apa? Emas ke? Perak ke? Kan? Dia nak gambarkan sesuatu, gambarkan itu makhluk. Kan? Maka dengan sebab itu turunnya ayat, Qul, katakan, Huwallahu ahad, dialah Allah itu Maha Esa. Allah Ta'ala Maha Esa. Jangan kita gambarkan dengan sesuatu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia tunggal Maha Esa, sebaik pada sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya, Allah Ta'ala lah yang Maha Esa, yang tunggal dalam segala segi dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu kita makhluk berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Sebab itulah kalau kita, bila mana kita baca dalam doa iftitah tu, cuba kita hayati betul-betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab oleh kerana Allah Ta'ala itu Maha Esa, Maha Agung dan segala-galanya pada Allah Ta'ala, maka kita ni sebagai hamba ni, kita kena merujuk kepada Allah dalam segenap segi. Inna salati, sesungguhnya salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita ucapkan doa iftitah itu, apakah kita benar-benar melaksanakannya ataupun tidak? Itu satu benda yang patut kita fikirkan bersama. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Yang berikutnya Haji Tukinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dr. Muhammad Sufi Osman dan Dai Anas, saya Haji Tukinun, Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Yo, ya. Ya, silakan soalannya tu Haji. Ini saya nak bincang tentang ahad Ustaz dan Dai, ya. Ya. Ustaz, saya nak minta pandangan Ustaz. Adakah Allah ni suka, maknanya kalau kita buat kerja yang ganjil-ganjil? Contoh ya, contoh yang pertama, kalau nak cari malam Lailatul Qadar, dia kata ambil yang ganjil, 21, 23 dan seterusnya. Ya. Satu lagi, kalau kita nak tidur, kita kena baca Bismillah 21 kali. Ya. Maknanya kita kena ganjil juga. Ada Sebenarnya kita tak boleh baca 10 ke atau 12 ke atau macam mana Ustaz. Jadi maknanya saya nak minta pandangan Ustaz. Allah ni suka pada yang ganjil dan menunjukkan Allah tu ganjil adalah yang tepat. Itu saja soalannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun atas soalan yang cukup menarik. Ganjil Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh Haji Tukinun. Sememangnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallah witrun yuhibbul witra. Allah Taala itu witir ganjil dan Allah Taala suka kepada witir. Maka dengan sebab itu kita juga sunat untuk tunaikan solat sunat witir. Dan juga dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya memfokuskan hanya kepada Allah. Jangan ada benda-benda lain yang bercampur aduk. Seperti tetap witir tadi tu kan. Tetap maknanya kita memfokuskan ibadah kita hanya kepada Allah, jangan ada perkara-perkara yang bercampur aduk dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun baca bismillah 21 kali itu merupakan petua daripada alim ulama untuk kita membacanya. Memanglah disebut 21 kali kan. Begitu juga kalau kita amalan lain banyak ganjil. Tawaf tadi. Tawaf kan? Tawaf 7 kali kan? Ganjil. Kita ambil wuduk kan? Kita ulang 3 kali. Itu juga adalah ganjil. Jadi itulah. Dan kita solat witir pun paling tidak sekali 1 rakaat dan paling elok sempurna 3 rakaat. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita dan banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Kita nak berjeda sekali lagi. Para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah, menggamit rindu, hamparan maklumat, ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. حي على الفلاح. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman untuk kita berbahas ataupun berbicara topik akidah Asmaul Husna, dan kita sampai kepada sifat Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad dan juga As-Samad. Dan Ustaz, untuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala As-Samad, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz. Persilakan. Baik, terima kasih. Kita membincangkan juga secara tak langsung, kita dah sebut tadi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat tumpuan. Jadi maknanya as-samad itu maksud dia al-maqsud fi jami'il hawaij 'ala dawam. Maksud as-samad itu disebut bahasanya yang menjadi tumpuan ataupun tujuan dalam semua hajat dan keperluan ala dawam, secara berkekalan, secara berterusan. Maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa memenuhi semua keperluan makhluk. Sebab tu kalau kita faham perkara tersebut, sebab apa nak minta pada selain daripada Allah? Sebab yang betul-betul boleh memberi, memenuhi keperluan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allahus Samad. Dan kalau kita lihat juga bahawa Abdullah bin Abbas, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan ialah as-samad itu merujuk kepada Allah sebagai tempat makhluk menuju segala keperluan dan permasalahan mereka. Apa juga keperluan, apa juga masalah, tempat tuju kat mana? Tempat tuju yang paling utama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai as-samad. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala lah as-sayyid, yang tuan, yang segala-galanya. Jadi sebagai contoh, bila sebut as-samad juga sebagai as-sayyid, tuan. Seorang hamba sudah tentu dia nak apa semua pada tuan dia. Sebab dia tidak ada apa-apa. Kan? Jadi begitu juga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak ada apa-apa. Semua ada pada Allah. Hingga kan kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki. Jadi rezeki itu nak minta ke siapa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itulah as-samad itu merujuk kepada Allah Tuhan yang kepadanya semua makhluk memohon untuk dipenuhi segala hajatnya. Jadi itulah yang disebut sebagai tempat yang dituju. Jadi disebut juga oleh Hasan al-Basri, dia kata as-samad al-hayy al-qayyum alladhi la zawala lahu, iaitu Allah yang maha hidup lagi mengurus makhluknya terus menerus tanpa henti dan tiada berakhir baginya. Itu Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Mazni Hasan, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Nadai, Waalaikumsalam warahmatullahi. Asmaul Husna yang ke-68 iaitu As-Samad bermaksud Tuhan tempat pergantungan semua makhluk. Jika ada individu yang suka memohon bantuan daripada manusia lain, adakah mereka ini telah menolak kebergantungan hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Setakat manakah dibenarkan untuk kita bergantung kepada pertolongan makhluk, meskipun kita tahu tidak boleh tidak manusia itu hidup tanpa memerlukan pertolongan daripada orang lain? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Bertepatan soalan ini Ustaz di saat pandemik yang sedang melanda pada ketika ini, ramai yang dalam keadaan memerlukan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Bukanlah bermaksud bila kita sebut Allah Ta'ala lah tempat kita memohon segalanya, kita tak boleh minta bantuan, kita boleh buat apa, tidak. Allah Ta'ala menjadikan atas dunia ini asbab, sebab musabab. Makna nak dapat sesuatu kena usaha. Itu. Tetapi pemberian itu tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izinkan, ia berlaku. Kalau Allah tak izinkan, ia
tidak berlaku. Kan? Maka dengan sebab itu kalau seluruh dunia berpakat nak bagi something kat kita, tapi tak diizinkan oleh Allah, benda itu tak berlaku. Seluruh dunia berpakat untuk tak memberi satu pada kita, tapi Allah nak bagi, maka ya kita akan dapat. Itu keyakinan itu kita kena ada. Namun begitu, dalam konteks tolong-menolong ini merupakan perintah Allah. Sebab kehidupan dunia ini, supaya kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tolong orang. Allah sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan taqwa. Tapi yang tak bolehnya, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan bertolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu tak bolehlah. Tapi perkara baik kena tolong, bantu orang. Ada orang memerlukan bantuan, kita bagi. Kan? Jadi maknanya itu tidak menafikan permohonan kita, pergantungan kita kepada Allah. Orang hak bagi itu pun daripada Allah juga. Betul. Sebab rezeki itu Allah sebut dalam Quran ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah, daripada rezeki yang kami bagilah mereka infak. Kalau Allah tak bagi, tak boleh buat apa juga kan. Maka itu semua daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni just untuk menyusun, mentadbir, mengurus sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, soalan yang cukup menarik daripada sahabat Facebook kita berkenaan dengan vaksin Ustaz. Baik, Melur Ismail di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, ada setengah pihak ataupun ada setengah orang yang mengambil risiko untuk tidak mahu mengambil suntikan vaksin walaupun kerajaan telah mewajibkan ataupun menetapkan supaya semua rakyat Malaysia untuk mengambilnya. Adakah dengan nama As-Samad, Maha diperlukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat bergantung dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata? Mohon pencerahan daripada Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Cantik soalannya Ustaz. Baik, terima kasih pada persoalan. Allah Ta'ala As-Samad, sebab bergantung pada Allah. Jadi pasal apa nak kena ambil vaksin? Itu persoalan. Macam baru ni ada juga orang tanya yang hampir sama. Dia kata, kau nak mati-matilah. Tak ambil vaksin mati, tak ambil vaksin mati. Sama je. Jadi kita bergantung pada Allah. Kan? Kita ada, macam saya sebut tadi, ada sebab musabab. Memanglah mati tetap mati. Kalau macam tu, cuba kita duduk berdiri tengah jalan tengok. Mau tak mau? Kalau tak mati, Allah tak izin, takkan mati. Duduk berdiri tengah jalan kan? Satgi tak boleh lah, kereta langgar. Kan? Itu maknanya kita kena ambil usaha untuk mengelak. Ikhtiar. Kan? Ikhtiar tu kena ada. Lepas tu serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan silap faham. Kan? Dia kata kalau tak izin, memanglah cuba kita, kalau kita berani, cuba kita terjun dalam laut tengok. Tengah ombak duk deras, duk kuat itu terjun. Dia kata masa nak terjun? Lah. Kalau Allah tak izin, takkan mati. Sebab itu kita kena fikir secara rasional, berdasarkan ilmu. Bukan makna bila Allahus Samad, Allah tempat bergantung ni, kita tak perlu ambil sebab musabab. Yang sunnatullah, Allah ciptakan ketetapan Allah di atas dunia ni. Kalau kita nak buat sesuatu, ada nak makan, nak kenyang, kena ambil nasi makan. Walaupun yang mengenyangkan bukan nasi, Allah yang mengenyangkan. Tapi kena ada usaha nak makan. Jangan kata tak apalah, Allah bagi kenyang. Kalau aku tak makan pun Allah bagi kenyang, terus makan. Cuba tengok terus makan. Allah. Oh, tak ada orang tak nak makan, semua ni nak makan. Maka dengan sebab itu, ambil vaksin itu sebagai salah satu bentuk pencegahan. Ya. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan mungkin sebagai soalan terakhir. Sahabat kita di Facebook, Siti Salbiah. Assalamualaikum, Da'i Anas dan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah janji Allah itu benar bahawa di setiap kesulitan yang kita lalui itu, ianya pasti akan berakhir dengan kebahagiaan? Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru, Salbiah dari Ceras. Kajian kita telah pun sampai juga ke penghujung sebagai satu pelan tindakan atau perumusan yang mungkin boleh Ustaz simpulkan untuk topik kita pada pagi ini. Fathafadhal masykur. Baik, terima kasih. Kita sudah berada di penghujungnya. Jadi menjawab persoalan dan sekaligus kesimpulan perbincangan kita. Memang setiap perkara kesulitan itu Allah janji ada kemudahannya. Disebut dalam ayat Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping al-usr itu adalah kesusahan. Yusra, Allah akan bagi kemudahan. Al-usr itu dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah makna satu kesusahan yang tertentu, tetapi kemudahan dalam bentuk nakirah. Yusra itu dengan kemudahan yang banyak yang Allah Ta'ala bagi. Yang pentingnya kita kena sabar,
jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita meningkatkan amalan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Masya Allah, tabarakallah Ustaz, kalau kita lihat sebagai yang kata apa, sebelum pandemik, sebagai mungkin sedikit lah sebelum kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mungkin pengajian-pengajian di masjid, di surau dan sekarang ni diganti dengan pengajian online. Mungkin pengajian berkenaan dengan akidah ataupun tauhid sebagai satu suntikan semangat untuk para jemaah untuk gemar ataupun suka untuk belajar ilmu akidah ataupun tauhid ni Ustaz, sedikit. Dia sebenarnya satu perkara yang kita lihat kadang-kadang orang dia tak nak belajar akidah ni. Dia rasa fakta, dia rasa susah. Sebenarnya akidah ni penting. Tauhid, ilmu tauhid ni penting. Sebab apa? Sebab dalam keadaan pandemik ni insya-Allah ilmu tauhid lah yang akan membantu kita. Sebab di situ kebergantungan kita kepada Allah, kita kenal Allah, kita merasai kebersamaan Allah pada kita. Kita tahu apa yang kita peroleh, ujian-ujian yang ada ni semua daripada Allah. Allah lah yang akan mengangkat segala ujian, Allah yang akan bagi dia ujian. Jadi kita bersabar, kita tak putus asa, maka ini semua memberi kebaikan kepada kita dan kita tidak akan terus murung, stres secara berterusan dalam keadaan seumpama itu. Jadi insya-Allah belajar tauhid, belajar akidah, ianya memberi kebaikan yang sangat banyak kita hidup kita dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Itu antara perkara yang perlu sama-sama kita ambil perhatian. Bila bukan pun kadang-kadang kita pada hari ini dalam keadaan yang mungkin terhad dengan keadaan masjid surau yang masih lagi dalam keadaan sedang dibuka dalam tempoh berfasa ini, kita masih lagi berjuang dalam menghadapi pandemik COVID-19 ni. Kita doa juga mudah-mudahan Ustaz di luar sana mungkin dalam keadaan ibu dan juga ayah yang berjuang mendidik anak-anak mereka di rumah, masya-Allah tabarakallah, diberikan kekuatan dan juga semangat untuk kita menempuh cabaran yang cukup getir pada ketika ini. Sesungguhnya tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi yang bagi Ustaz, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah dengan bersaksi bahawa Engkaulah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang tidak berhajat kepada sesuatu, tetapi segala sesuatu berhajat kepadamu ya Allah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang menyamaimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar mengampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman atas perkongsian pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa pada para penonton, esok di jam dan juga waktu yang sama kita bersama dengan moderator Da'i Aiman untuk Tanya Ustaz, dan juga panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik ibadah sewaktu haid. Jadi insya-Allah terus setia menonton Tanya Ustaz pada esok hari jam dan juga waktu yang sama. Terima kasih sekali lagi atas tontonan dan juga tuntunan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum.